Subhanallah, subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tak ni ya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang mentadbir sekalian alam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki melebihi daripada 70,000 alam, yang kalau kita bilang dengan pengetahuan kita yang sangat nipis, kita mungkin boleh sebut beberapa alam sahaja. Alam rahim, alam roh, alam barzakh, alam dunia, alam akhirat. Hanya beberapa alam saja dalam pengetahuan kita. Namun dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, bila disebut perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbal Alamin, yang membawa maksud pentadbir, pengurus sekalian alam. Allah memiliki melebihi daripada 70,000 alam. Dan kita tahu bahawasanya dunia ini, bumi ini salah satu bintang kecil sahaja. Dan kita sendiri tidak tahu adakah ada dan sudah tentu ada hidupan lain di alam-alam, di bintang-bintang yang lain. Dan Allah mentadbirnya tanpa sedikit kesilapan, kekurangan dan kecelaan. Bahkan setiap satu daun kering yang gugur di mana-mana bumi, di mana-mana hutan yang tidak pernah diterokai oleh manusia sekalipun, dalam pengetahuan, dalam perancangan, dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah menetapkan sesuatu untuk makhluknya yang terbaik, iaitu manusia, sebanyak-banyak alam yang Allah ciptakan, sebanyak-banyak makhluk, tak tahu berapa banyak makhluk yang Allah ciptakan, Allah sebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Maka perkara pertama yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita semua, yakinlah bahawasanya Allah ya qadir ya muqtadir. Allah yang maha berkehendak dan yang maha menentukan. Allah tidak pernah silap dalam kehendak, dalam penetapan, dalam pengurusan tentang urusan kita. Sebab kita adalah makhluk Allah yang terbaik, iaitu manusia. Walaupun Allah takdirkan kita pada saat ini memiliki suami yang menguji sabar kita, Allah mentakdirkan kepada kita memiliki seorang isteri yang menguji sabar suami, Allah takdirkan kita pada saat ini memiliki, dikurniakan anak-anak yang menguji sabar kita, jiran-jiran yang fitnah kita, kawan-kawan yang tikam belakang kita, perniagaan yang rugi, belajar tak pandai, hafal tak ingat. Apa pun yang berlaku pada saat ini pada diri kita, kita ingat satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Boleh jadi apa yang kamu benci itu, Allah kata ia baik bagi kamu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu, ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu nak itu, kita nak suami begini-begini, nak isteri begini, nak rumah begini-begini, nak anak berjaya macam ni, nak rupa macam ni, nak harta macam ni, nak kereta macam ni, betul tak? Tapi kenapa Allah tahan, kenapa Allah tak beri, yang dapat pula sebaliknya? Allah nak suruh kita yakin, boleh jadi ia baik bagi kamu, dan apa yang kamu nak itu boleh jadi ia buruk bagi kamu. Boleh jadi Allah ini confirm, Allah beri kita keyakinan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu dan Allah yang maha
mengetahui. Subhanallah. Itulah mukadimah pada malam ini, menanam sedikit akidah keyakinan apa jua yang berlaku pada saat ini yang kita suka ataupun tidak, itu adalah kehendak Allah yang qadir yang muqtadir. Allah yang maha merancang, mengatur, Rabbal Alamin, pengatur sekalian alam, dan dalam sekalian alam ni makhluk yang terbaik adalah kita. Allah tidak pernah melakukan sedikit pun kesilapan. Masya Allah. Kalau kita tanya soalan kan, sekiranya matahari itu didekatkan kepada bumi satu titik, apa berlaku kepada bumi? Hajah, apa berlaku pada bumi? Kalau satu titik je matahari didekatkan kepada bumi, akan hancur lebur, akan cair, akan terbakar hangus semua. Sikit je. Apa pula berlaku kalau matahari dijauhkan daripada bumi hanya satu titik ataupun separuh titik je? Sikit sangat. Apa yang berlaku? Semua akan beku. Semua akan beku. Nak kata setiap satu aturan Allah, Allah mengaturkan alam ini sangat tepat, tidak silap sedikit pun. Tinggal lagi iman kita sangat nipis, kita bertanya pada Allah, kenapa ya Allah, kenapa begini ya Allah, kenapa aku ya Allah, kenapa? Ia bukan kerana kenapa Allah, tapi kenapa kita. Hati kita ni terlalu sempit, terlalu kotor, sampai kita mempertikaikan. Siapa kita untuk mempertikaikan sesuatu keputusan daripada Allah? Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berselawat pada Nabi dengan selawat kamilah, selawat yang sempurna. Nabi mengajarkan sahabat bila bertanya tentang bab selawat, Nabi kata selawat yang paling sempurna itu adalah selawat yang kita baca dalam at-tahiyyat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca sama-sama. Kuat sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah, alhamdulillah. Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas 10 kali selawat kepadanya. Membawa maksud Allah akan memberi rahmat, pengampunan, kemudahan, jalan keluar, segala-galanya yang kita perlukan di dunia dan di akhirat. Satu kali Allah balas 10 kali. 10 kali Allah balas 100 kali. Subhanallah. Nabi sebut dalam hadis yang lain, "Ghurima anfun man dzukirtu indahu lam yusalli alayya." Rugilah, celakalah ataupun malanglah apabila disebut namaku di hadapannya, maka ia tidak berselawat kepadaku. Nabi bukan doakan keburukan, kemalangan ataupun kecelakaan bagi kita, tapi Nabi nak ingatkan kepada kita, bila disebut namaku, tolong berselawat kepadaku. Bukan untuk Nabi tapi untuk kita. Bukan untuk Nabi tapi untuk kita. Sebab Nabi nak kumpul sebab. Nabi nak kumpul syarat supaya kita dapat syafaat Nabi SAW. Dan memang kita tahu hari yang penuh penyesalan iaitu hari kiamat, iaitu yang dinamakan juga hari pembalasan, Yaumul Hisab, dan juga diberi nama hari penyesalan. Orang yang beramal soleh menyesal, orang buat maksiat menyesal. Orang yang baca Al-Quran 1 juzuk sehari menyesal, yang tak baca Al-Quran lagi menyesal. Yang baca 3 juzuk sehari pun menyesal, ya Allah, kenapa waktu hidup dulu aku tak baca 5 juzuk sehari. Yang baca 5 juzuk sehari pun menyesal, kenapa aku tak baca 10 juzuk sehari. Semua menyesal. Yang bangun Qiyamul Lail menyesal, kenapa aku tak bangun 2 jam, kenapa 20 minit saja. Yang tak bangun langsung lagi menyesal. Rasulullah nak ingatkan kita di hari penuh penyesalan, yang hanya boleh membantu kamu antaranya adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi insya-Allah sepanjang kuliah pendek ni, tak adalah panjang sangat kita ni kan, kuliah maghrib ni, bila disebut je nama Nabi Muhammad SAW, terus kita berselawat. Sebab kalau duduk kat rumah lah sekarang ni, mungkin kita tak berselawat, betul tak?
Mungkin kita tak ada sebut, tapi Alhamdulillah Allah ya Qadir, Allah ya Jami', Allah yang maha mengumpulkan. Allah sedang mengumpulkan kita di salah satu taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dalam hadis yang lain, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu nampak taman syurga, Nabi kata singgah. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di manakah taman syurga? Lalu Rasulullah menjawab, hailaku zikri, iaitu majlis ilmu, majlis zikir, majlis ingat mengingati. Subhanallah. Kita dah berselawat kepada Nabi. Saya juga nak ucap terima kasih kepada Tuan Saharudin, betul, sebagai setiausaha, dan kepada Tuan Abdul Rahman sebagai pengerusi surau, kepada imam-imam Bilal, subhanallah, kepada semua AJK, muslimat, muslimin, muslimat, dan kepada semua yang hadir dan anak-anak kita, anak-anak muda kita, anak-anak kecil kita, subhanallah. Terima kasih kepada jemputan yang sangat istimewa. Seperti mana yang Tuan Saharudin kata, tadi saya sampai dah maghrib lah daripada Palong. Kemudian memang baru balik dalam 2-3 hari daripada umrah di Mekah. Maksudnya pergi Madinah dulu, kemudian di Mekah. Memang sekarang musim sejuk dan ramai rombongan balik demam. Masuk hospital pun ada beberapa. Tapi tak sempat nak demam. Kami tak sempat nak demam. Alhamdulillah. Maksud tak sempat tu, wallahu alam, bila balik je terus balik Terengganu, ambil anak-anak. Sampai je petang tu, malam tu terus bertolak ke Terengganu dah 8 jam. Suamilah yang kuat, dia demam sampai hari ni. Dia demam tak demam. Jadi anak-anak semua tinggal 5 orang kat Terengganu, seorang tinggal kat sini. Kami ada 6 orang anak. Allah yang Malik yang memiliki anak-anak tu, tapi Allah bagi amanah kepada kami kan. Jadi balik sini pagi tadi daripada Terengganu. Lepas tu tengah hari pergi ke Palong. Palong yang jauh juga, yang dalam 2 jam perjalanan. Jadi saya mohon maaf sebab lambat pertamanya. Yang kedua, moga-moga Allah yang sabur beri kita kesabaran sebab menanti tadi. Saya nak sebut juga tentang satu hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menuju ke rumah Allah, ke majlis ilmu, lalu ia berdiam daripada awal sampai akhir, sama ada dia melakukan ibadah ataupun mendengarkan majlis ilmu, ataupun dia duduk saja di dalam masjid. Ini dikira musalla, betul kan? Surau ni musalla. Musalla maksudnya tempat solat. Kalau masjid, asal perkataan sajadah, iaitu tempat sujud. Maksudnya mana-mana musalla ataupun masjid, keduanya adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi kedudukannya ada beza sikit, tetapi keduanya adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, malaikat akan mendoakannya 3 perkara. Jadi yang tunggu lama mana ustazah, lambek ni ustazah ni. Kan. Yang nunggu saja-saja, tak ada zikir apa-apa, duk kali tengok jam saja ke apa ke, malaikat buat 3 perkara, iaitu mendoakan kita 3 perkara yang sangat kita perlukan, yang kita sendiri tak mampu nak doa untuk diri kita sendiri, yang kita sendiri letih untuk doa untuk diri kita sendiri. Malaikat doakan apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Hadis Nabi yang sahih. Hajah nama siapa Hajah? Halijah. Malaikat doakan, ya Allah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah Halijah, hamba-Mu yang bernama Halijah ini. Rahmatilah Halijah ini. Ampuni, terimalah taubat Halijah ini. Maafkanlah Halijah ini. Subhanallah. Kita punya dosa, malaikat tolong minta ampun dengan Allah. Bila berlaku situasi ni, bila kita hadir ke masjid, bila kita datang ke rumah Allah, bila kita hadir majlis ilmu. Yang mana kalau saya tanya Hajah Halijah, berapa lama boleh istighfar kepada Allah? 10 minit dapat? InsyaAllah. 15 minit dah mula ngantuk. Kalau saya tanya berapa banyak kita boleh istighfar untuk dosa kita sendiri, ada orang kata 100 kali. 100 kali 5 minit je. Astagfirullah, astagfirullah. Kadang sambil marah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil marah cucu, sambil marah anak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Contoh. Kadang sambil ngantuk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang hanya membilang istighfar sahaja. Nak cukupkan 100 kan, kita tekan tu yang digital tu, mata sambil tengok jam, lagi 10 minit drama anak mula, sompek lagi ni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab itu ada ulama sebut, barang siapa yang beristighfar dalam keadaan yang lalai, ia umpama mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita mohon ampun, kita mohon maaf dengan suami, dengan isteri, dengan siapa-siapa dalam keadaan mata kita tak tengok dia, dalam keadaan kita tak bersungguh-sungguh pun, minta maaf lah, mata tengok TV, minta maaf lah, ada yang tak masak tengok TV. Adakah itu permohonan maaf yang bersungguh-sungguh? Tidak. Memang itu permohonan maaf yang tak ada nilai. Kadang-kadang kita istighfar dengan Allah dengan penuh kelalaian. Malahan istighfar tu dah 1000 kali kan. Oh, dan dah 1000 kali, Alhamdulillah. Kita yang confirm dosa kita diampunkan Allah. Betul kan? Ada seorang ahli sufi, dia menangis sampai buta matanya. Kemudian anak muridnya bertanya, saya tak ingat nama ahli sufi ni, dia terkenal lah, ulama yang terkenal. Bila anak murid tanya, wahai Syekh, kenapa kamu menangis sampai buta mata kamu? Aku menangis kerana mau mohon ampun akan dosa-dosaku. Kemudian anak murid tanya, bukankah kamu orang yang soleh? Kamu sekian-sekian, takkan Allah tak ampunkan dosa kamu lagi? Kemudian dia tanya balik kepada anak muridnya, adakah di kalangan kamu yang boleh menjamin bahawasanya Allah telah mengampuni dosa-dosaku ketika aku muda dahulu? Tak ada siapa boleh jamin. Kita mohon ampun dengan Allah, istighfar dengan Allah, main-main. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dah cukup 100 dah lah tu. Astagfirullah, Nabi 70 je, kita dah 100 lebih dah. Tapi istighfar Nabi bagaimana? Kita kadang habis 1000 tak boleh nak menitik satu air mata pun. Subhanallah. Namun dengan kita hadir majlis ilmu seperti ini, malaikat yang tolong minta ampun Allah maghfirlahu, tolong istighfar bagi pihak kita. Subhanallah. Naik nama kita di langit, malaikat bawa naik ke langit minta ampun bagi pihak kita, mohon rahmat bagi pihak kita. Moga-moga dengan rahmat itu Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanallah, tajuk pada malam ni sempena Maulidur Rasul kan, iaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ummah. Jadi saya nak pilih beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kecil ni 40 hadis penawar hati. Buku ni harga dia kalau yang lama 6 ringgit. 6 ringgit apa sangat, betul kan? Tapi sekarang kalau siapa nak cari buku ni, ada juga saya ngajar beberapa kuliah. 40 hadis penawar hati ni dia menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. Cari di kitab-kitab kedai-kedai buku, harga dia sekarang RM10. Apa sangat RM10 dengan nilai ilmu yang terkandung. Kalau siapa-siapa ada masalah, merajuk dengan suami, isteri, nak beli golang omeh kan, duit tak ada. Apa-apalah masalah orang lelaki masalah macam-macam tapi dia relax kan. Orang perempuan masalah tak besar benar tapi muka tu keruh ya kan. Sebab emosi kita kan. Masya Allah, masalah besar. Siapa kata masalah kecil? Masalah ni kan, Allah dah sebut dalam Al-Quran kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku timpakan kepada kamu melainkan kamu mampu. Mulut kita yang cakap dan dah tak mampu, ya Allah, aku tak mampu, ya Allah. Kita yang cakap tak mampu. Kadang kita cakap, ya Allah, rasa nak mati, tapi tak mati-mati juga kan. Rasa nak mati, rasa dah tak nak hidup, dah tak ada selera, dah makan. Elok 2 hari lepas tu jumpa pula dekat pasar malam. Yang kata dan tak ada dah, duk nangis-nangis, rasa gelap dah hidup ni. 2 hari lepas tu elok tengok drama. Hidup atas dunia memang tak ada yang kekal. Sedih tak kekal, gembira tak kekal, kenyang tak kekal, lapar tak kekal, derita tak kekal, gembira tak kekal, semua tak kekal. Nama pun alam dunia, alam yang sementara, tak ada yang kekal. Tapi di akhirat kelak, derita kekal derita, bahagia kekal bahagia. Subhanallah. Itu saja alam yang kekal selama-lamanya. Allah dah sebut dalam Al-Quran, tidak aku timpakan sesuatu melainkan mengikut kemampuan kamu. Contohlah kan, saya pegang gelas ni kan, gelas ni ringan ke berat? Ringan je kan? Kalau saya pegang 10 minit tak ada apa sangatlah. Tapi kalau saya pegang 1 jam, lenguh. Kalau 1 hari, krem. Betul tak? Krem. Tak boleh pegang 1 hari. Buat apa nak pegang? Letak je lah. Betul tak? Begitu juga ujian yang Allah timpakan dalam diri kita, jangan dipegang lama-lama masalah tu. Duduk simpan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Simpan marah kepada manusia lain. Simpan dendam kepada bekas suami contoh.
Simpan dendam kepada bekas isteri. Simpan marah pada anak bertahun-tahun. Simpan marah kepada partner bisnes yang buat kita lingkup, buat kita bankrupt. Kita lupa Allah yang Malik, yang memiliki semuanya. Allah ambil dengan cara tu harta kita. Ada orang pinjam duit kita, hutang duit kita dah 5 tahun tak bayar-bayar. Elok dia pergi umrah. Contohlah, korang mati. Orang yang faham bahasa Allah, Allah ambil harta kita pelbagai cara. Ada dengan cara orang berhutang tak nak bayar-bayar. Kita pula kena marah bila minta. Tapi bila kita faham, mungkin ada tidak berkatnya harta kita, Allah ambil dengan cara begitu. Kita pun cakap, ya Allah, aku halalkanlah hutang dia. Ya Allah, Ustazah, kalau sikit bolehlah, ni 10 ribu. Ada sahabat saya, dia halalkan hutang 10 ribu. Sebab apa? Sebab dia tak nak ada masalah dengan orang yang berhutang dengan dia. Sebab kawan. Sebab dia perasan kawan tu elak-elak, tak nak jumpa. Dalam grup WhatsApp pun diam je. Kan naik, takut kena tanya kan. Takut nak melintas rumah pun takut. 10 ribu bukan sikit. Satu ketika, ini cerita benar ni. Satu ketika dia kata, Ustazah, saya kuatkan diri saya sebab nak jaga hubungan ukhuwah, hubungan silaturahim. Saya cakap dekat dia, dan halal hutang, kau tak jangan malu-malu lah, dan jemput datang rumah datang yo. Jemput datang raya pun tak nak datang. Sebab takut kena kutip hutang, betul tak? Saya halalkan, ikhlas, halal. Tak lama lepas dia halalkan, hutang dia dengan manusia lain, Allah halalkan, maksud Allah selesaikan lebih kurang 80 ribu lebih. Cerita tu panjang sikit lah. Dia cerita pada saya 80 ribu lebih hutang dia dengan orang, Allah bayar, dia kata. Saya kata, macam mana Allah bayar? Ya, Allah yang bayar. Kalau kita dengar tu kan, ajaran sesat ni, macam mana Allah bayar? Paid, dia sebut paid by Allah. Sebab dia cikgu English. Paid by Allah, Ustazah, Allah yang bayar. Dia kata masa tu nak pergi umrah, hutang banyak. Umrah pun orang sedekah, orang bagi. Dia kata, orang bagi. Jadi dia mesej lah setiap orang yang dia berhutang. Dia hutang orang ni sebab dia ada buat berniaga. Dia hutang orang ni 5 ribu, hutang orang ni 10 ribu, hutang sikit-sikit. Kumpul-kumpul 80 ribu. Macam mana ni kan? Nak pergi umrah, nanti orang kata umrah boleh pula pergi, hutang tak bayar. Betul tak? Memang kena selesai. Jadi dia mesej seorang-seorang. Bukan dia minta halal. Dia kata minta izin, saya nak pergi umrah. Umrah ni juga hadiah daripada orang. Nak pergi umrah, saya minta izin, tangguh bayar hutang. Barakah, subhanallah. Setiap orang yang dia mesej mesti balas, tak apa, aku halalkan hutang aku kerana Allah, minta doa saja. Seorang dia hantar, seorang halal, seorang halal. Dia kata terkumpul 80 ribu lebih. Dan memang bukan kisah saya reka, bukan dia reka, kisah benar. Menangis-nangis dia cerita. Tapi ada orang tak yakin, jangan berani buat kan. Ada orang yakin, subhanallah, serah kepada Allah, jangan mengharap. Nak cubalah. Lepas tu cuba mesej lah. Dapat tak orang? Tak ada pun jadi. Jadi macam tu pula. Subhanallah, sebab dia buat dengan yakin, dia halalkan hutang orang kerana Allah untuk jaga hubungan. Subhanallah. Sedekah yang sangat tinggi nilai di sisi Allah apabila kita menghalalkan hutang orang yang tidak mampu membayar hutang. Nilai sedekah itu berkali ganda. Apatah lagi orang yang susah, orang yang miskin berhutang dengan kita. Masya Allah. Subhanallah. Tu pergi kat hutang, pergi kat tu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita balik semula. InsyaAllah saya nak bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peringatan wasiat kepada kita. Yang pertama, hadis wasiat pertama yang bertajuk majoriti penghuni syurga dan neraka. Majoriti penghuni syurga dan neraka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: At-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Nabi bersabda daripada Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya,
Aku melihat ke dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Nabi sebut apa? Aku melihat gambaran ni balik daripada peristiwa Isra Mi'raj ni. Antara gambaran penghuni syurga ramainya di kalangan al-fuqara, iaitu fakir miskin. Dan Nabi sambung lagi, dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan. Na'udzubillahi min zalik. Bila kita dengar hadis ataupun peringatan ayat Quran ataupun hadis Nabi yang menakutkan, terus sebut apa? Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, kami mohon perlindungan. Aku mohon perlindungan daripada itu. Terus doa daripada Allah. Sebab Nabi sebut siapa ni? Perempuan. Kita bila baca hadis ni rasa takut tak orang perempuan? Sebab Nabi kata sebahagian besar penghuni neraka itu adalah di kalangan kamu, iaitu di kalangan wanita. Dan ramainya penghuni syurga itu di kalangan al-fuqara, orang miskin. Kat sini ramai tak orang miskin? Tiba-tiba rasa miskin pula ya. Ramai orang miskin kot rasa nak ngaku miskin sebab nak masuk golongan tu tadi. Saya dengan flat ni sebenarnya selalu datang flat ni. Ada orang perasan tak perasan, ada orang kenal tak kenal je. Ada beberapa orang muka yang selalu saya jumpa juga. Naik turun. Ada beberapa keluarga yang kita bantu. Maksudnya ada buat sedikit kerja kebajikan. Bukan saya seorang lah, kita kumpul-kumpul sumbangan. Dalam kawasan rumah flat ni ada yang anak 8 orang, suami kerja, guard dengan OKU, ada kad OKU, anak-anak kecil. Anak-anak kecil-kecil. Masuk dalam rumah dia kosong, tak ada apa. Ada satu ketika Allah gerakkan hati, tanya jiran, saya tak kenal orang rumah flat ni. Saya cuma tanya, ada tak orang susah? Kemudian ada hamba Allah kata, saya rasa orang tu susah. Hari tu dia ketuk rumah saya nak pinjam RM10 sebab anak-anak lapar. Bayangkan nak pinjam dengan jalan RM10 sebab anak lapar. Saya tak kenal, lepas tu saya pergi, ya Allah, rumah kosong tak ada makanan. Tinggal berapa hari lagi, rumah nak dilelong, dah sampai tampal stiker, dah kena tampal dah, rumah nak dilelong. Nak kena halau dah. Saya bukan cerita orang jauh ni, kejiranan ni. Ustazah tahulah pula, Dan tak tahu. Sebab itu hadis Nabi SAW, bab kejiranan tak bau syurga. Tidak dikatakan beriman apabila kamu tidur dalam kenyang sedangkan jiran kamu ada sedang kelaparan. Jiran kita tahu, Nabi sebut dalam satu hadis, 40 buah ke depan, 40 buah rumah ke belakang, 40 buah rumah ke atas, kalau rumah pangsa 40 buah ke bawah, 40 buah ke kanan, 40 buah ke kiri. Banyak. Bila pergi, bila tahu cerita, kita buat kutipan, adalah kutip berapa ribu, selesaikan tunggakan dengan rumah, tunggakan ni subhanallah. Ada lagi dalam kawasan rumah flat ni, bukan tingkat atas, bukan tingkat tengah, tingkat bawah lah tu kan, tak tahulah tingkat mana tu. Anak ramai juga, isteri pun tak kerja, anak kecil-kecil pun tak ada belanja, tak ada makan. Ni cerita yang bukan lama sangat. Tahun ni lah, dalam tahun ni. Macam baru juga kan. Siapalah ni, siapalah ustazah ni kan. Siapa-siapa carilah. Subhanallah. Bila saya tanya soalan, saya minta maaf saya tanya soalan. Saya tahu semua orang buat kerja. Cuma kadang-kadang ada terlepas pandang. Kadang-kadang kita tak tahu dia lapar, dia diam saja. Betul tak? Subhanallah. Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, Rasulullah kata, aku menyangkakan jiran boleh mewarisi harta. Nabi sebut begitu. Kerana malaikat Jibril terlalu kerap mengingatkan aku tentang hak jiran. Nabi sampai kata, aku menyangkakan jiran boleh mewarisi harta. Maksudnya kalau meninggal, faraid tu, jiran termasuk juga dapat harta. Kerana betapa banyaknya peringatan Allah melalui Jibril tentang hak jiran. Pernah satu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, si fulanah, seorang wanita itu, solatnya baik, puasanya baik, ibadahnya baik, orang yang sangat kuat ibadah, tetapi dia menyakiti hati jirannya. Rasulullah kata tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Hadis yang sahih.
Lalu lelaki ni bertanya, "Ya Rasulullah, si fulanah, wanita ini ibadah dia biasa, puasa, solat dia biasa, tetapi dia menjaga jiran-jirannya." Rasul kata tempatnya di syurga. Subhanallah. Kita duduk rumah flat lagi susah nak jaga pak jiran, betul tak? Kita basuh koridor kita, air jatuh. Kita melintas depan koridor orang, ada tumpah makanan, ada tumpah apa. Kalau jiran tu bertanggungjawab, tumpahlah air, dia ambil tisu lap. Sebab itu kawasan rumah orang lain. Pasang pula radio kuat-kuat sampai bingit. Dengarlah, terganggulah pendengaran tu dengan orang sebelah-sebelah. Ada baby pula, ya Allah. Bergaduh laki bini, satu bangunan dengar. Na'udzubillah min zalik. Memang sangat payah nak jaga kejiranan bila rumah flat, bila rumah kondo, bila rumah yang macam ni. Tapi Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku diuji dengan jiranku." Rasul jawab apa? "Sabarlah." Tak lama datang lagi jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, jiranku menyakiti hatiku ya Rasulullah." Rasul jawab, "Sabarlah." Datang lagi kali ketiga, "Ya Rasulullah." Lama datang lagi, "Jiranku menguji kesabaranku ya Rasul." Rasul tetap jawab, "Sabarlah. Sesungguhnya sabar itu membawa kamu ke syurga." Kalau kita ada jiran yang menguji sabar kita 30 tahun, kita dapat mengumpul pahala sabar 30 tahun daripada jiran tu. Kalau kita tak boleh nak ubah, ramai orang tanya, "Ustazah, macam mana nak tegur jiran tu? Apa masalah Dia jemur kain berkemban. Suami saya asyik nak jemur kain. Ada kain nak jemur ke?" Asyik tanya. Rumah flat ke rumah ni ada lagi yang berkemban seksi Ustazah. Nak tegur tak tahu nak tegur macam mana. Geram yo. Sakit hati. Ada lagi yang macam ni. Kadang tu kat luar dia pakai tudung, dah jemur kain, kawasan rumah dia tak pakai tudung. Pakai pula baju kelawar kan, sekali angkat tu kan nampak. Saya kata macam ni, kalau kita tengok kan hadis Nabi SAW, ni dah campur macam-macam dah ni kan baca ni kan ni tak apalah kan, sebab ni datang kejiranan kan. Nabi sebut dalam satu hadis, "Man ra'a minkum munkara." Barang siapa yang melihat kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka perlu diubah, perlu mengubah, perlu tegur dengan tangan, iaitu dengan kuasa. Saya nak tanya, kejiranan ni siapa yang ada kuasa? Siapa ada kuasa? Ada JKKK tak? Ada JKK kan? Ada ketua flat ke? Ada ketua flat kan? Pergi bagi tahu ketua flat dulu, "Hidup saya tak tenang. Kenapa? Anak-anak dia tu perih motor. Puai, betul tak? Mengganggu, bingit tengah malam. Nak cakap takut tak bertogur. Dah lah mak dia selalu bagi kuih talam kat saya, kan togur tak dapat kuih talam." Macam tu kan. Kadang kita nak tegur orang tu sebab ada kepentingan. Tegur kan tak berkawan, nanti tak ajak pergi shopping apa-apa lah kan. Tapi hati tu bercakap-cakap. Gila cakap kepada ketua flat, "Bang, tolong tegur Tuan Haji, tolong tegur sekian-sekian." Dia ada kuasa. Dia boleh kata, "Saya minta maaf, ada orang minta sampaikan, bukan daripada saya, dari kepada kejiranan." Tak payah sebutlah, dia bukan Fatimah. Tak payah sebut siapa-siapa. Orang ketua mesti bijak dalam menyampaikan yang ma'ruf dan menegur yang mungkar. Subhanallah. Tapi ada kejiranan yang diberi amanah, tak jalankan amanah. Ada kuasa, tak nak. Dia tak nak campur tangan. Itu masalah kau dengan dia, selesai sendiri. Sudah. Tak apa, dia akan ditanya. Sebab itu hadis Nabi, "Kullukum ra'in", setiap kamu adalah pemimpin, "wa kullukum mas'ulun an ra'iyati", kamu akan dipertanggungjawabkan dengan apa pimpinan tanggungjawab yang diberikan kepada kamu. Subhanallah. Itu bukan jawatan yang glamour tu, JKK ke ketua tu, ketuanya ada amanah. Kemudian Nabi kata, "Fa illam yastati", kalau tak mampu guna kuasa, "fa bilisani", maka dengan lidah. Pergi tegur dengan baik. Tak mampu, tak boleh nak tegur jiran ni, betul kan? Tak boleh, nanti masa muka. "Fa biqalbi", fa illam yastati, dengan hati.
Wa dzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Tak boleh nak tegur dengan lidah, dengan hati, iaitu doa. Tapi saya nak share satu kaedah. Lidah ni bukan semata-mata cakap, tulis surat cinta. Tulis surat cinta lah pula kan. Tuan Haji yang dicintai. Habislah. Okey, ni surau ni kan. Surau ni kalaulah datang semua ke jiranan, penuh tak surau ni semayang? Penuh, tak muat. Betul kan? Kalau datang semua ni tak muat. Kita boleh bagi surat cinta. Nak tegur pun bagi surat cinta. Contoh kan, kita kepada siapa-siapa lah kan nama tu, yang saya hormati, yang saya kasihi. Buat ayat tu cantik lah. Kepada jiran yang jangan marah, serabut bona aku kat kau ni. Janganlah ayat macam tu. Saya nak tegur satu perkara, saya bukan Fatimah kat bawah. Janganlah. Kalau rasa tulisan kita takut dikenali, type. Pergilah pejabat pos pun tak apalah. Takut dia perasan kan, takut masuk kat rumah dia ada orang nampak. Pergi pejabat pos pada rumah sebelah aja. Saya nak tegur, kalau boleh bila keluar jemur kain tutup aurat dengan baik. Ramai orang melihat. Kita nak tegur bukan sebab mata kita serabut. Kita nak tegur sebab kita sayang dia. Aurat ni perlu dijaga, wajib. Selangkah je keluar daripada rumah, ada je ajnabi, wajib jaga. Ramai orang ambil mudah bila nak pergi jemur kain. Padahal orang nampak, jiran depan nampak, jiran kiri kanan nampak. Betul tak? Dia pakai apa? Tuala je. Nak tegur, tak boleh nak tegur. Tapi tak tegur, kita sayang dekat dia kerana Allah. Bukan sayang sebab kuih talam, sayang kerana Allah. Nak masuk syurga sama-sama ni. Kita tulis surat, kalau boleh sekian, daripada sahabat yang mengasihimu. Apa-apalah ayat. Orang tu kan bila baca dapat surat tu, mungkin mula-mula dia keronyok. Dia nak marah. Siapa lah ni? Dia keronyok. Tetapi sebab ikhlas hati kita masa tulis tu, lepas tulis Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, lembutkanlah hati dia masa dia baca surat ni. Ya Allah, Ya Fattah, bukakanlah pintu hatinya. Ya Allah, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, Ya Allah yang memberi cahaya hidayah kebenaran, berilah cahaya hidayah kebenaran. Aku menegur ni kerana-Mu Ya Allah. Wa zalika adhaful iman, dengan doa kita post. InsyaAllah bila dia baca terus masuk dalam hati. Asbab kita bagi surat tu, dia dah pakai tutup aurat dengan baik. Setiap kali dia pakai tutup aurat, 20 tahun dia pakai tutup aurat, 20 tahun pahala mengalir kepada kita tanpa henti. Itu hadis yang lain Nabi sebut. Barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, diberi ganjaran pahala baginya tanpa mengurangi sedikit pun. Contoh lain, AJK Masjid bagi surat cinta kepada semua ahli qaryah yang dekat ni. AJK surat kepada ahli qaryah, sebut nama tu. Kan kita ada nama seorang-seorang kan. Tuan Haji, datanglah ke surau kita, sesungguhnya Allah menanti kita. Buat ayat sedap. Sabda Nabi SAW sekian-sekian, gini-gini. Daripada pengerusi surau yang mengasihi, mencintai, merinduimu. Macam tu. Apa-apalah ayat manis sedap je. Semua ahli qaryah ni yang dekat ni terima surat tu. Mungkin asbab tu, Ya Allah, ada panggilan seruan. Sesungguhnya memanggilmu ini bukan manusia tetapi hakikatnya Allah. Dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Datanglah semayang, datang menuju kejayaan. Tahu tak kenapa saya cakap macam ni? Sebab pengalaman saya masa duduk dekat Australia, pernah duduklah berapa tahun, selalu terima surat cinta daripada gereja. Selalu terima surat cinta daripada gereja. Kadang surat tu sampai ke rumah kita. Kadang ada yang ketuk pintu. Ketuk, dia bagi salam dia lah. Hello, hi, good morning, I'm your friend. Surat tu cantik sangat. Dia tulis apa? Kalau kamu memerlukan seseorang, kami ada di sini. Kamu memerlukan pertolongan, kami sedia menolong. Kami sentiasa ada di sini. Datanglah bila masa tangan kami terbuka, pintu sentiasa terbuka luas. Masuk daripada gereja. Ramai mana orang yang sedang kesusahan akan menyambut. Ramai mana orang yang sedang kesedihan akan mencari mereka. Surat cinta tu ada je. Kadang ketuk, senyum manis. Awak ada masalah? Ada masalah duit? Ada masalah ni dengan wajah yang manis. Kita kata thank you, no, syukran. Cakap Arab pula kan. Terima kasih, no worries, tak ada apa. Itu kaedah dia. Kita bukan kata dakwah Kristian. Itu kepercayaan dia, itu cara dia. Sepatutnya bukan kita kecam.
Apa ni? Mengganggu hak kita ni. Contoh di Malaysia kan ada juga buat dakwah begitu kan. Tapi kita pula kena giatkan dakwah kita. Subhanallah. Bila saya terima surat cinta, saya kata mesti ramai yang jatuh cinta dengan surat ini. Betul tak? Bila kita tuliskan banyak-banyak, lepas tu doa pula, ya Allah bukakanlah pintu hati ahli Korea ini untuk datang ke rumah Allah ni. Sebab apa? Kita nak tahu penduduk di sini ni, rumah flat ke rumah-rumah taman kat sini, hidup atau tidak hatinya. Lihatlah surau atau masjid yang berdekatan. Kalau surau atau masjid dia hidup, bermakna hati-hati manusia sekeliling itu juga hidup. Hidup apa? Hidup dengan Allah lah. Tapi ramai mana manusia berjalan nampak hidup, tapi hatinya mati. Allah memanggil hayya ala salah, tak rasa apa-apa panggilan Allah. Tak rasa, tak terasa di hati. Tangguh sejam, tangguh 2 jam, tak rasa berdosa. Tapi bila panggil isteri, Bedah, jap, Bedah duduk sibuk dengan WhatsApp sampai tak berasak dapur. Bedah, panggil lagi. Jap lah. Dah panggil 3 kali agak-agak, suami buat apa? Marah tak? Mungkin ambil telefon baling dan panggil sampai 3 kali buat tak tahu, nengok telefonnya. Kalau anak kita panggil 3 kali, marah tak kita? Kita akan cakap dekat anak tu, betul tak? Bila mak panggil menyaut, jangan sampai kali kedua, tahulah nasib kau. Macam tu ayat tu. Tapi Allah panggil kita hayya ala salah bukan 3 kali, 30 tahun. Duk nangguh panggilan Allah, nak habiskan drama, nak habiskan jemur kain, nak habiskan lipat kain. Allah perhati kita. Lambat 10 minit, kadang lambat sejam, lambat sejam setengah. Berapa lama yang kita nak, berapa lama yang kita perlukan untuk kita mengubah diri kita bila Allah panggil, terus sahut panggilan Allah. Orang yang bersedia awal sebelum solat, insya-Allah dia juga bersedia awal sebelum mati. Dia tak akan mati terkejut-terkejut. Dia akan ready. Ada orang yang ready nak mati kan? Seminggu sebelum dah bagi wasiat semua. Dah bayar itu, dah bayar ni, minta maaf dengan semua orang. Macam dia tahu nak mati. Tak tahu, ya Allah, dia macam tahu dia nak mati. Orang yang begini dia ada ciri apa? 10 minit, 15 minit sebelum masuk waktu solat dia dah ready dah dengan wudu atas 3 sejadah. Sebab apa? Sebelum dia bertemu dengan Allah yang betul-betul iaitu mati, dia telah bersedia bertemu dengan Allah 5 kali sehari. Nak jumpa dengan Allah 5 kali sehari, dia bersedia awal 10 minit, 15 minit sebelum. Jadi bila dia nak bertemu dengan Allah yang betul-betul iaitu mati, dia juga akan diberi persiapan masa tempoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, alhamdulillah. Baiklah, sekarang pukul berapa ni? Dah habis ke Tuan Haji masa? Boleh lagi sikit dalam 10 minit. Boleh percaya ke 10 minit kan? Masya-Allah, subhanallah. Jadi saya nak sebut sikit lagi pasal kejiranan. Boleh ke? Ini juga wasiat Rasulullah ya, nak beringat pasal jiran ni. Jiran yang lapar, pasal surat cinta tadi dah disebut. Kalau nak tegur boleh guna kaedah surat cinta ya. Saya cakap bukan saya cakap kosong. Ada hamba Allah yang buat pasal surau, pasal masjid tu. Dia perempuan. Dia kata, Ustazah, geram je, ramai orang taman saya tak pergi surau. Saya kata, buatlah surat cinta tu. Dia yang buat, bukan jawatan kuasa masjid. Dia cuma buat ahli taman. Dia perempuan, dia anak dara, maksudnya kawan-kawan lah ni. Tapi dia nak pakcik-pakcik ni pergi surau. Dia nak ni, biar surau tu ni, dia pun sukalah pergi surau. Dia buat surat tu dengan doa, dengan ni, dia hantar kepada semua kan. Alamat tahu, bezanya nombor rumah kan, nama mungkin tak tahu. Tapi alhamdulillah ada perubahan. Mungkin kali pertama buat tak tahu surat apa macam ni. Seumur hidup tak pernah terima surat tu. Tiba-tiba ada panggilan ke surau, ke masjid. Kalau tak percaya, cuba AJK sini buat. Nanti tengok kesan dia. Tapi dengan hati yang ikhlas, dengan doa, subhanallah. Bayangkan kalau surau ini subuh penuh sampai belakang. Subhanallah. Kita selalu sebut bangkit orang Melayu, bangkit orang Islam. Kita kena memulakan dengan bangkit solat subuh. Betul tak? Bangkit solat berjemaah. Barulah akan bangkit semangat orang Melayu, semangat orang Islam. Kita ni kadang-kadang dengan semangat je, lepas tu terkubur. Hari ni kita tahu Islam ni memang dah disebut dalam hadis Nabi SAW. Akan tiba suatu ketika para musuh Islam mengerumuni kamu seperti orang-orang yang lapar mengerumuni makanan. Lapar-lapar, orang lapar ni duk kumu makanan. Macam mana lahap, pelahap lah, lapar.
Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah ketika itu umat Islam sedikit?" Nabi kata, "Tidak, bahkan umat Islam sangat ramai, tetapi ia seperti buih di lautan." Laut kan ada buih, sampai dekat pantai hilang. Kemudian sahabat Nabi bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Kerana ada dua penyakit, iaitu penyakit wahan, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, iaitu terlalu mencintai dunia dan takutkan kematian. Kita memang takut mati, betul tak? Memang takut mati. Sebab apa kita takut mati? Sebab kita tak buat persiapan untuk mati. Bila tanya, takutnya kalau fikir sampai mati, tak nak fikir. Tapi malam tu tidur elok tak baca ilmu. Takutnya fikir sampai mati, lepas 10 minit elok ngumpat orang lain. Kita takut ni pada mulut saja, bukan takut betul-betul pada hati. Iman kita, ketakutan tu bukan betul-betul dalam hati. Subhanallah. Baiklah, saya nak kembali kepada hadis Nabi tadi. Yang pertama, Nabi sebut ramainya penghuni syurga ada di kalangan fakir miskin, tapi dengan syarat. Sebab itu saya sebut tadi, fakir miskin kan, ramai orang miskin di sini, wallahu alam. Sebenarnya cukup tak syarat kita orang miskin, wallahu alam. Sebab orang kita miskin-miskin pun tidur di atas bantal, betul tak? Miskin-miskin pun rumah ada atap. Miskin-miskin pun makan kenyang. Miskin-miskin pun ada estro. Miskin-miskin pun boleh tengok drama. Maksudnya kadang-kadang miskin kita itu bukan sebenar-benar miskin. Tetapi ramai di kalangan kita miskinnya adalah miskin jiwa, miskin hati. Sebab orang yang kaya jiwa, kaya hati, kaya iman dia, walaupun makanan sedikit, barakah mengenyangkannya. Walaupun rumah kosong tak ada apa-apa, hidup dia lebih senang, matinya pun lebih senang. Sebab apa? Tak banyak dihisap. Kita kan kalau pergi rumah orang miskin, sofa pun tak ada, almari tak ada, barang dapur cukup-cukup je, pinggan mangkuk je. Esok bila meninggal ni senang kot ni hisap, betul tak? Tak banyak nak dihisap. Baju pun ulang yang sama 10 helai ni. Kita ni kalau nak hisap bab barang dapur saja agak berapa lama? Barang dapur je. Ada berapa banyak tupperware yang tak digunakan? Simpan, sayang ni, dah mati tak sepakai-pakai juga. Lepas tu anak ambil. Berapa banyak baju kan yang kita sayang, betul tak? Yang kita sayang. Sayanglah nak bagi kat orang baju ni lawa, tunggu esok dan kurui balik, pakai balik. 10 tahun tak kurui lagi, simpan lagi. Esok mati, yang dapat kepada ahli waris, kepada orang, tapi yang menanggung hisap kita, pemilik dia. Masya Allah. Nak hisap bab dapur berapa lama, nak hisap bab kasut, nak hisap bab baju, nak hisap bab beg, nak hisap bab-bab lain, subhanallah. Sebab itu Nabi ada sebut, sesungguhnya yang paling lama hisap di kalangan sahabatku, ada seorang sahabat Nabi sebut, sebab apa dia antara yang paling kaya. Sebab dia banyak harta, jadi paling lama dihisap oleh Allah di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu Nabi tidak akan meninggalkan harta dalam rumah sebelum waktu maghrib. Dalam nak masuk je maghrib, kalau ada harta, ada duit orang bagi, mesti akan diagihkan secepat mungkin. Sebab tak mahu masuk malam tidur ada harta di rumah. Nabi pernah berdoa, masa tu Nabi duduk di kalangan orang-orang miskin, Nabi doa dengan satu doa yang sangat indah. Ini hadis yang sahih. Nabi berdoa apa? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan yang miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku di kalangan orang yang miskin, dalam keadaan yang miskin. Wa ansyurna ma'a miskinan, dan bangkitkan aku di kalangan orang-orang yang miskin. Sebab Rasul tengok dalam syurga itu ramainya di kalangan orang-orang yang miskin. Jadi saya nak sebut di sini, kalau ada orang yang fakir, orang yang miskin, saya tahu ramai kat sini orang yang susah. Orang yang setiap bulan dapat bantuan daripada Baitul Mal, betul kan? Yang mengharapkan bantuan Baitul Mal itulah untuk meneruskan kehidupan. Maka hadis Nabi itu memberi satu khabar gembira kepada kita. Bila Nabi sebut ramainya di kalangan penghuni syurga itu di kalangan orang yang miskin. Sebab apa ya? Orang miskin ni diberi satu hati yang automatik tawaduk, merendah diri, betul tak? Adakah orang miskin yang belagak? Ada juga aduh. Baiklah, automatik biasanya orang miskin ni dengan pakaiannya yang lusuh, dengan wajah, kadang orang miskin ada muka orang miskin tu, orang kaya muka orang kaya kan. Ya, kadang muka tu pun nampak orang susah, ada nampak orang senang muka. Tapi kadang nampak macam orang susah.
tapi orang miskin, tapi orang kaya. Muka nampak orang kaya tapi orang miskin. Tu pun ramai juga. Tapi biasa orang miskin dengan pakaiannya, dengan penampilannya, kadang orang jemput kenduri kahwin pun dia malu nak pergi, betul tak? Malu, segan je. Bila dia naik kereta buruk dia, kereta kancil. Kan. Kereta kanc tu dah buruk sangat dah berkakak kan. Bila dia nak berhenti kat kedai makan sekali-sekala nak pergi makan tu kan, dia parking jauh, malu kereta buruk, betul tak? Turun berjalan tak nak. Kadang-kadang tu sikap orang miskin tu, dia malu dengan orang, tak nak nampak dia ni miskin sangat, nampak teruk sangat. Automatik Allah bagi hati dia tu merendah diri, malu, sifat tawaduk, dan dia bukan orang yang sombong. Tapi orang yang kaya diberi ujian yang lain kepada hati dia. Kalau dah kereta besar kan, kereta mewah, contoh Merc lah kan, biasa parking kat mana? Jauh ke depan kedai? So, depan kedai kan. Turun, kejap pergi kat kereta dia, kejap pergi kat kereta. Apalah nak sebut, bukan saya kata semua orang kaya begitu. Tetapi bila Allah beri satu kurniaan kekayaan, kereta yang mewah, rumah yang besar, hati tu nak dapat capai hati yang merendah diri, hati yang tawaduk, lebih mencabar. Tapi orang miskin automatik hatinya rendah, dia seorang yang lembut, bukan kasar, sebab hatinya sentiasa dibasuh dengan kemiskinan. Bukan semua orang miskin dijamin syurga, tetapi orang yang miskin tetapi dia redha dengan kemiskinan. Yang kedua, dia miskin, miskin zahirnya tapi hatinya kaya, sentiasa bersyukur kepada Allah. Sentiasa dia mengucapkan syukur walaupun dalam keadaan dia serba tidak ada. Subhanallah. Rupanya kemiskinan dia itulah membuatkan jalan ke syurganya terbuka luas. Ramai kita tengok untunglah dia lahir-lahir anak orang kaya, lepas tu mewarisi harta. Kita tak tahu adakah dia mewarisi syurga, adakah itu jalan ke syurga, ataupun itu adalah hanyalah syurga di dunia saja. Subhanallah. Ramai mana ibu-ibu kan, yang bila dia tengok anak orang lain berjaya, ya Allah, straight A anak dia, 2 minggu dia tak keluar pada rumah sebab anak dia straight E ataupun straight D, tak keluar takut orang tanya. Alhamdulillah, dengan tak keluar kat rumah 2 minggu tu, 2 minggu tak ada ngumpat orang, 2 minggu tak ada nak bercakap-cakap bosan. Tapi bayangkan anak dia straight A juga, hari-hari keluar rumah tu. Kalau boleh nak sewa van yang buat pengumuman tu kan, tilam lama tu kan, tilam baru, betul tak? Van tu kalau boleh nak heboh semua, anak dan straight A. Silap jumpa orang je, anak ada ambil PT3 ke? Kan? Sebab orang tu pula jawab, ada. Anak Dan pun ada. Sebab dia tak tanya. Contoh. Sebab itu subhanallah, rupanya bila Allah uji kita dengan suatu keburukan, Allah sebut tadi, wa'asa antakrahu syai'an, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Kita nampak miskin itu buruk, rupanya baik bagi kita. Bahkan insya-Allah orang miskin di sini dan di mana-mana lalu ia redha, andalah orang yang paling bahagia di akhirat kelak. Sehingga kita bersyukur, ya Allah, aku bersyukur sebab Engkau lahirkan aku miskin dan aku mati dalam keadaan miskin, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi saya nak sebut, kawasan ni kan ramai juga orang yang susah, orang yang miskin. Tolong menyantuni fakir miskin. Sebab Nabi, di antara sikap Nabi SAW mencari-cari orang miskin. Dan antara orang miskin yang tidak pernah rasa miskin iaitu Sayyidina Ali dan Fatimah. Kalau nak tahu, Sayyidina Ali dan Fatimah hidup mereka lebih miskin daripada pengemis sekitar Madinah. Lebih miskin daripada pengemis. Tetapi setelah Sayyidina Ali meninggal dunia, barulah pengemis sekitar Madinah tahu siapakah yang letak makanan di depan rumah mereka. Yang mana bila mereka buka kemah, buka rumah, tengok ada makanan. Mereka tak tahu siapa yang letak makanan. Mereka tak tahu. Mereka tahu bila setelah Sayyidina Ali meninggal dunia, dah tak ada makanan depan rumah. Menangis pengemis sekitar Madinah. Rupanya yang letak makanan selama ini adalah Sayyidina Ali, yang mereka kenal lebih lapar daripada mereka, lebih miskin daripada mereka. Kalau kita tahu cerita Sayyidina Fatimah bila nak nikah dengan Sayyidina Ali, Rasulullah tanya, wahai Fatimah, kamu ada baju tak? Fatimah jawab, tak ada baju. Fatimah kata, ada ya Rasulullah, inilah. Yang mana pakaian Fatimah itu anak Rasulullah, anak Nabi Muhammad SAW, anak terkasih Allah. Hanya ada selai baju yang telah bertampal-tampal. Kita kalau baju pelubang dah buat kain lap dah. Fatimah kata, inilah selai baju. Kemudian Rasulullah beli satu helai baju baru, dihadiahkan kepada Fatimah. Pakailah pakaian ini wahai Fatimah di hari pernikahanmu dengan Sayyidina Ali, dengan Ali.
Ketika itu juga Allah uji Fatimah. Datang pengemis, wahai Fatimah, boleh tak berikan aku sehelai pakaian untuk aku pakai? Fatimah mulanya nak menukarkan pakaian dia yang dah berlubang tu, yang dah bertampung tu, nak diberi kepada pengemis sebab dia nak pakai pakaian baru sebab hari pernikahan. Lalu dia teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, kamu tidak dikatakan mencapai tahap kebajikan yang terbaik, tahap kebaikan yang paling tinggi selagi mana kamu tidak memberi apa yang kamu sayang di jalan Allah. Fatimah terus bagi baju baru yang Rasulullah beri, sedekah kepada pengemis tu. Dia tetap memakai pakaian yang bertampung untuk hari pernikahannya. Dan kisah ini disudahi dengan apa? Rasulullah menangis. Rasulullah menitiskan air mata, wahai Fatimah, mulianya akhlak kamu wahai Fatimah. Rasulullah menangis. Kisah ini dirakam dalam satu kitab yang bernama Air Mata Rasulullah. Itu antara ketiganya Rasul melihat pengorbanan anaknya. Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa pakaian daripada syurga yang berwarna hijau, iaitu baldu. Pakaian baldu berwarna hijau, pakaian daripada syurga. Itulah pakaian yang dipakai oleh Sayyidatina Fatimah ketika hari perkahwinan dengan Sayyidina Ali. Subhanallah. Kalau kita nak jadi orang yang rapat dengan Rasulullah, rapatlah kita dengan fakir miskin. Cari orang susah bukan kerana semata-mata kita nak tolong dia. Sebenarnya kita cari orang susah nak tolong diri kita. Cari orang susah bukan sebab nak tolong dia, tapi nak tolong diri kita. Sebab Rasulullah sendiri berdoa supaya dibangkitkan dengan orang-orang yang miskin. Orang yang miskin yang redha dengan Allah ni, dengan kemiskinan dia. Moga-moga di akhirat kelak kita akan bangkit di kalangan mereka dan masuk syurga bersama dengan al-fuqara, orang-orang yang miskin yang beriman, yang redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, subhanallah. Yang kedua, Nabi pesan apa kepada wanita? Kamulah yang paling ramai di dalam neraka. Secara ringkas saja sebelum kita tutup, Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW, wahai para wanita, sekiranya kamu melakukan 4 perkara ini, kamu boleh masuk daripada mana-mana pintu syurga yang kamu mahu masuk. Iaitu yang pertama, menjaga solat kamu. Yang kedua, menjaga puasa. Yang ketiga, menjaga marwah, iaitu menjaga aurat, marwah, pergaulan, suara dan sebagainya. Yang keempat, mentaati suami. 4 ini perlu package. Bukannya ustazah kalau 3 jago so ya. 1 je ustazah, tang suami tu ya. Kenapa tang suami ada masalah? Suami saya ustazah pemalih. Kalau dia rajin, tak adalah saya macam ni. Pemalih daripada awak kahwin sampai sekarang, macam mana nak hormat ke dia? Apa masalah suami acik yang tak nak sangat? Yang 3 boleh jaga, solat boleh jaga, puasa boleh jaga, aurat, maruah diri boleh jaga. Kenapa yang keempat tak boleh jaga? Sedangkan 3 ini ya, kalau kita orang yang jaga solat, kita orang yang jaga maruah, kita jaga puasa Ramadan, buat pola puasa sunat, yang keempat ini sebenarnya lebih ringan untuk kita buat. Walaupun suami kita tak solat, suami kita kasar, suami kita bengis, suami kita pemalih, apalah suami kita tu, tapi sebab kekuatan 3 ini, kita mampu menghormati dia walaupun dalam keadaan dia tidak layak untuk dihormati. Sebab saya minta maaf dekat orang perempuan, kalau datang mengadu masalah suami, saya akan tanya dulu soalan. Sebab dulu saya pun cara rumah tangga. Puan mengadu masalah rumah tangga, masalah suami ni, puan nak minta cerai ke nak teruskan perkahwinan? Ustazah apa sebut cerai-cerai ni? Saya nak teruskan ustazah, macam mana pun saya pilih untuk hidup bersama dia, macam mana buruk dia, dia suami saya. Okey, saya kata. Kalau puan cakap begitu, puan kena belajar berhenti merungut. Belajar berhenti mengeluh-mengeluh, marah-marah dengan suami. Sebab puan pilih untuk teruskan hidup bersama. Sebab Islam bagi kita pilihan. Kalau suami dah zalim, suami pukul, suami tak bertanggungjawab, tak cari nafkah, goyang kaki je, suami tak solat, suami siengkian, Islam tak biarkan. Jangan biarkan diri kita dalam kecelakaan. Kalau kita minta cerai dengan suami begini, tak berdosa kita. Tapi puan pilih untuk sabar. Jadi tolong jadi orang yang sabar betul-betul, redha dengan akhlak suami yang buruk. InsyaAllah. Berapa lama, dia tanya pula salah, ustazah berapa lama nak sabar? Sampai mati. Kalau suami tak berubah, sampai mati sabar. Takkan sampai mati saya tak bahagiakah hidup di dunia? Takkan saya tak bahagia? Dia tanya kan. Tak apa kalau kita terpaksa sabar sampai mati. Sebab dia tanya sampai bila nak sabar. Saya pun tak tahu sampai bila.
Kalau ditakdirkan Allah sampai matilah suami tetap tak berubah, berbahagialah kita. Kita menjadi di kalangan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Berapa lama sabar? 30 tahun kahwin, 30 tahun sabar. Sehingga kita mati di kalangan as-sabirin, sehingga kita layak mendapat salam yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu. Firman Allah ni dia ada ayat sebelum tu yang mana Allah berfirman, apabila hamba-hambaku yang sabar masuk ke dalam syurga, akan keluarlah para malaikat setiap penjuru syurga untuk menyambut kedatangan orang-orang yang sabar dengan satu salam yang istimewa. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Bila kita tanya sabar aku daripada mana? Rupanya sabar kita sumbernya daripada suami yang Allah uji. Ramai mana suami berubah setelah setahun isteri meninggal, baru suami berubah. Doa isteri itu makbul setelah sehari dia mati. Setelah setahun dia mati, lepas 5 tahun dia mati, barulah suami berubah. Alhamdulillah. Mungkin doa kita untuk anak-anak kita. Ramai ibu-ibu yang menangis, Ustazah, anak saya doktor tapi doktor cocok sendiri isap dadah. Anak saya sekian Ustazah. Acik dah tua, bila nak tengok dia berubah? Acik, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Walaupun saat kita nak tutup mata, anak kita belum berubah, mungkin berkat doa kita, lepas setahun, lepas 2 tahun, lepas 5 tahun, baru anak tu dapat hidayah. Berkat doa kita, subhanallah. Kan ada satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya sekiranya seorang hamba itu tahu nilai doanya dimakbulkan di akhirat, nescaya manusia tidak mahu doanya dimakbulkan di dunia. Subhanallah. Sebab itu orang yang doanya tak dimakbulkan di dunia, nak keluar daripada miskin, tak juga miskin, bertambah-tambah miskin. Di akhirat kelak kita lah orang yang paling bahagia, kerana kita melihat betapa besarnya nilai doa kita dimakbulkan di akhirat. Subhanallah. Para wanita sekalian, tolong jaga aurat kita, seluruh tubuh badan kita, kecuali muka dan 2 tapak tangan. Kaki juga adalah aurat. Pakailah stoken. Siapa ada jual stoken? Laku tu kalau jual kat luar. Kalau kita rasa kita tak boleh nak pakai, bukan kita nak pakai, ada jiran-jiran beli stoken, hadiahkan stoken. Subhanallah. Walaupun ada orang nak berbahas, Ustazah, bukankah ada pendapat Hanafi sekian-sekian? Tetapi jumhur, sebahagian besar ulama' mengatakan kaki itu adalah aurat. Kita tutup je lah. Ada kelonggaran bagi perempuan yang renta, tua bangka sangat. Tua bangka. Sini ada tua bangka tak ni? 60 tahun ke atas, kalau istilah ulama' itu dah tua bangka ya. Subhanallah, dah ada tua bangka kan. Sebab apa istilah tua bangka ni disebut dalam satu hadis Nabi? Sesungguhnya Allah tidak menerima excuse ataupun alasan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah Allah menerima lagi alasan hambanya di akhirat kelak? Rasulullah jawab, sesungguhnya Allah maha menerima alasan. Hadis ini disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kecuali Nabi kata, orang yang telah diberi umur sehingga 60 tahun, Allah tak terima. Umur 60 tahun ke atas, meninggallah umur 61 tahun, 62 tahun. Bila dibangkitkan di hari kiamat kelak, bila Allah tanya, kenapa tak pergi haji? Malaikat tanya, contoh masuk dalam kubur kan, kenapa tak tunaikan haji? Dan tak mampu. Isap rokok mampu? Contoh, faham tak ni? Kita dihisap dalam kubur besok-besok, bukan main-main. Bukan jawapan. Kenapa pakcik tak pergi haji? Meninggal umur 65, kenapa tak pergi? Kan rukun wajib. Dan tak mampu. Rokok hari-hari mampu? Kira tu. Sehari 10, kalau kali 2 setahun, kali 5 tahun, pakcik merokok 20 tahun. Kalau ikut mampu. Subhanallah. Kalau ditanya pula orang perempuan, kenapa tak pergi haji sekian dan tak mampu? Baiklah. Beg berapa harga? Baju berapa harga? Tudung berapa? Akan dikira semua. Mampu, jawapan tak mampu sekarang kita boleh jawab. Dan tak mampu, dan orang susah, dan orang miskin. Tetapi jawapan mampu tak mampu dalam kubur akan dihisap, akan dikira satu persatu. Betulkah kita tak mampu ataupun nafsu kita yang jawab tak mampu? Sebab itu kalau siapa yang pergi buat haji, orang cerita kalau orang India tu, orang-orang muda ramainya yang datang buat haji. Bila ditanya, macam mana kamu orang muda datang dah buat haji? Dia kata bila start dapat kerja, gaji pertama simpan untuk buat haji. Sebab itu dah bermula kewajipan dia pergi haji. Rumah tak ada lagi, motor tak ada lagi, kereta tak ada lagi semua. Bila start dapat kerja, ada gaji, simpan untuk haji dulu. Panggil tak panggil nombor 2 sebab kewajipan dah ada. Subhanallah. Tapi masyarakat kita lain. Betul tak? Kerja,
Kejap lepas 2 bulan keluar kereta. Kejap rumah, kejap ni. Haji tu dah lengkap semua barulah mula menyimpan. Kalau meninggal sebelum dapat panggilan, na'udzubillah, tak tahu boleh jawab ke tak soalan malaikat kenapa tak tunaikan rukun Islam yang kelima. Subhanallah. Jadi sebagai penutupnya, berapa kali penutup ni, penutup betul-betul. Sebab ramai lelaki, subhanallah, pakcik-pakcik, tuan-tuan haji sekalian, sekadar peringatan kepada diri saya, juga kepada suami saya. Suami tolong hantar tadi, dia terus balik sebab anak-anak tinggal kat rumah. Peringatan kepada semua pada lelaki sebab kita hormat, kita muliakan. Nabi sebut dalam banyak hadis ya, sesungguhnya lelaki yang dayus tidak mencium bau syurga. Ada hadis yang lain lagi, sesungguhnya diharamkan oleh Allah syurganya kepada 3 golongan. Yang pertama, kepada pemabuk, ketagih arak. Yang kedua, yang mengingkari, tidak hormat kepada ibu bapa, tidak taat kepada ibu bapa. Yang ketiga, lelaki yang dayus. Kemudian sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, kami tahu pemabuk, kami tahu siapakah orang yang mengingkari perintah ibu bapa, menyakiti hati ibu bapa. Tapi siapakah lelaki yang dayus? Lalu Rasulullah menjawab, lelaki yang dayus itu adalah lelaki yang membenarkan ahli keluarganya melakukan maksiat kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan haji, para suami, para ayah sekalian di sini, tuan-tuan tak akan selesai hanya dengan cakap Dan dah bosan dah, dia dah tua, dia tahulah tu pakai yang mana yang patut. Dan dah hantar anak Dan tu kat sekolah, dia dah belajar, dia tak nak tutup aurat, itu masalah dia. Tak selesai itu saja tanggungjawab para bapa sekalian, tolong. Kalau anda tak kisah bila pergi keluar ada isteri pakai ketat, bertabarus, tampal itu, tampal ini, pakai pula minyak wangi, tak ada kisah keluar ya. Kedai makan ke kat mana-mana, hati tu tak ada nak marah, mulut tak ada berbunyi. Na'udzubillah, sekiranya termasuk di kalangan lelaki yang dayus. Yang Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, bila sahabat Nabi bertanya, "Manil muflis?" Siapakah lelaki yang muflis? Lalu sahabat menjawab, "La dinarun wa la dinhamun." Iaitu mereka yang tak ada duit, tak ada dinar, tak ada dirham. Lalu Nabi menjawab, orang yang muflis itu, dia dibangkitkan di akhirat kelak dengan pahala solat yang banyak, pahala puasa yang banyak, pahala sedekah yang banyak, pahala yang banyak. Tetapi selangkah ia nak menuju ke syurga, dia dituntut oleh ahli keluarganya. Dituntut daripada isteri, daripada anak, daripada orang-orang yang dia tidak tunaikan tanggungjawab, dan daripada orang yang dizalimi. Orang inilah muflis yang sebenar. Kalau muflis di dunia boleh minta tolong ke kawan, boleh minta tolong adik-beradik. Tapi muflis di akhirat, kalau tak ada pahala, dah habis pahala, kita nak minta satu pahala istighfar daripada anak pun anak takkan bagi. Wahai anak, bagilah satu je pahala istighfar kamu, wahai anakku. Anak takkan bagi. Menagih dengan isi takkan bagi. Sebab itu hari ketakutan yang maha takut, sebab di hadapan kita adalah neraka yang menyala-nyala. Jadi wahai para isteri, kita sebut tadi peringatan untuk isteri, wasiat Rasulullah. Dan wahai para suami, tolonglah jaga diri kita. Ku anfusakum, Allah sebut, wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuba cek diri kita, adakah kita tergolong di kalangan suami yang dayus, iaitu tak heran, tak kisah isteri kita, anak perempuan kita tak menutup aurat, bergaul bebas, balik tengah malam, buat-buat dekat telefon, tunang kita cakap, kita biarkan saja, na'udzubillah, amal soleh yang banyak. Bila termasuk di kalangan orang yang dayus, Nabi sebut tidak mencium bau syurga, sedang Rasulullah sebut dalam hadis yang lain, sesungguhnya bau syurga itu boleh tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Wanginya syurga, 500 tahun perjalanan ada bau. Lelaki yang dayus tak cium bau syurga, apatah lagi masuk syurga. Na'udzubillahi min zalik. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan sebagaimana Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan kita di taman syurga Allah yang sementara di dunia ini, Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan, akan kumpulkan kita kembali di syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.